Pertama, soalan pandangan saya berhubung dengan ustaz yang menyatakan rawi yang siqah juga mungkin berbohong, dan macam mana kita nak tahu hadis tu sahih, dan mungkin hadis yang kita kata sahih dia adalah palsu. Apa ulasan? Saya dengar dah kawan ni bercakap ni. Saya tengok ramai dah ulas, saya malas nak ulas kan. Tapi dah tanya ni, saya sebut sikit lah. Pertama, kaedah tu saya suka juga. Dulu saya dengar ceramah Tok Guru Ni Aziz kan. Dia kata setengah orang ni, ini umum lah, bukan tuju pada individu mana-mana, umum. Setengah orang ni, dia kata kita tak tahu dia bodoh atau cerdik sebab dia tak bercakap. Lepas dia cakap, confirm bodoh. Dia kata lah. Jadi kadang-kadang kita semua kena hati-hati benda macam tu lah. Hadis ni bidang. Kalau kita bukan bidang hadis, kita akan jadi masalah kalau kita cakap. Dan ucapan yang kata kemungkinan hadis yang sahih tu pun palsu, rawi tu yang kata siqah tu dia pun nipu, ini sebiji macam Kasim Ahmad dan anti hadis punya geng. Itulah argument mereka. Duka cita apabila golongan yang cakap ni, mereka cakap hal ni dalam masa yang sama dia pun ni percaya pula tentang mimpi wali lah, mimpi macam-macam ni sebagai hujah. Matang hadis mana tahu kata sahih. Orang siqah, rawi siqah tu mungkin dia bohong. Pertama, dia kata al-hukmu ala syai' far'un tasawwurihi. Far'un min tasawwurihi. Hukum di atas satu benda itulah cabang daripada gambaran yang ada dalam kepala kita. Pertama, mungkin dia tak tahu siqah tu apa makna. Trusted narrators, transmitters, rawi yang siqah. Siqah tu bukan maksud cakap benar saja, bukan itu maksudnya. Itu kita kena mengaji dalam bidang siqah. Sebab kita siqah, sebab tu dalam Arab guna hatta parlimen tu, kita kata apa undi percaya tak percaya tu Arab panggil ana ahjibus siqah, aku tak bagi undi percaya. Tu siqah lah. Tapi siqah kita kata rawi hada siqah, siqatus siqah. Syarat untuk riwayat tu hendaklah diriwayatkan oleh rawi yang siqah. Rawi yang siqah itu, yang pertama kita kena tahu, rawi siqah itu hanya salah satu syarat daripada syarat sebuah hadis sahih, bukan kesemua syarat. Syarat yang banyak lagi yang lain. Sebab itu kalau kita tengok, sekali sebelum saya nak bagi tahu apa makna siqah, kalau kita tengok, kita baca hadis ini, rijaluhu siqat, dia tulis rawi-rawinya siqat, siqah. Tidak semestinya bermaksud hadis itu sahih. Kerana rawi yang siqah itu, rawi-rawi yang siqah itu baru satu syarat daripada syarat-syarat hadis sahih, ataupun dua syarat daripada syarat-syarat hadis sahih. Kena hadis syarat lain lagi. Mattasala sanaduhu binaqlin adlin dhabitin an mislihi ila muntaha min ghairi syadhin wala illah. Apa yang bersambung sanadnya daripada awal sehingga akhir. Mattasala sanadu dengan nukilan adil dhabit daripada awal sehingga akhir, tanpa syaz, tanpa illah. Itu syarat nak sahih. Jadi dia tak faham maksud sahih itu apa. Kemudian bila sakta siqah, bukan siqah tu maksud cakap benar saja. Siqah kena ada dua perkara penilaian dalam siqah, iaitu apa? Yang pertama penilaiannya dia panggil al-adalah, keadilan diri rawi. Bukan pendosa besar, bukan melazimi dosa kecil, bukan pembohong, bukan semua. Pasik-pasik ni tak ada. Tapi tak cukup lagi. Syarat tu tak cukup. Syarat itu tidak mencukupi. Dia kena ada satu syarat lagi. Apa dia? Dia panggil al-dhabt, dhabit. Dapat memelihara hadis tu daripada silap.
Kena ramai orang baik tapi tak mampu untuk amalkan, untuk jaga maklumat. Dia baik, soleh main masjid, orang ajak tak ingat. Ada banyak. Sebab itu kita tengok Sa'id Al-Qattan, kalau kita tengok dalam muqaddimah Sahih Muslim, dia menyatakan apa aku tak lam nara as-salihin, aku tidak melihat orang-orang saleh yang lebih banyak fi syai'in akdzabu minal hadis minhum fil hadis. Aku tak tengok orang soleh ni lebih banyak daripada menipu melainkan dalam hadis. Ataupun lam tara, ataupun sebagai riwayat lam nara salihin fi syai'in akdzabu minhum fil hadis. Kamu tak tengok orang soleh ni dalam satu benda lebih penipu daripada hadis. Bukan maksud orang soleh menipu hadis. Orang soleh ni dia tak cakap bab lain, dia baik, tapi dia cakap bab hadis, tapi dia tak ingat sebahagian tu, maka silap. Sebab itu soleh saja, kuat semayang, hati lebam dai pun tidak, bukan mesti dia perawi hadis yang siqah. Jadi dia duk percaya orang soleh, orang siqah menipu juga. Dia salah faham tu. Okey. Bila kita amal, bila tuan-tuan faham, saya nak faham balik tuan-tuan, supaya tuan-tuan faham, supaya anda dengar rakaman ni juga faham apa isu ni, hadis ni. Tuan-tuan, kita semua ni tak jumpa Nabi SAW. Kita tak jumpa. Tapi kita wajib tak taat kepada Nabi? Wajib tak? Wajib. Kita wajib dah ikut ajaran Nabi? Wajib. Kita wajib dah tahu apa yang Nabi mau daripada kita? Wajib. Habis kita tak tengok Nabi, macam mana kita nak ikut ajaran Nabi? Apakah yang menghubungkan kita dengan Nabi? Apa yang menghubungkan kita dengan Nabi? Hadis Nabi cakap kita tak dengar. Apa yang menghubungkan kita dengan Nabi? Perawi yang menghubungkan kita dengan Nabi. Nabi kata innamal a'malu binniyat. Kita tak dengar. Kita tak dengar. Al-Humaidi pun tak dengar. Al-Bukhari, hadis pertama, Al-Bukhari tak dengar. Al-Bukhari hanya mendengarnya daripada Al-Humaidi, Abdullah bin Zubair. Al-Humaidi pun tak dengar daripada Nabi. Dia pun mendengar daripada Yahya bin Sa'id. Yahya bin Sa'id pun tak mendengar, dia pun mendengar daripada Sufyan. Sufyan tak mendengar. Sufyan pun mendengar daripada Yahya bin Sa'id. Yahya bin Sa'id pun tidak mendengar. Dia mendengar daripada Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Muhammad bin Ibrahim At-Taimi pun tidak mendengar. Dia mendengar daripada Alqamah bin Waqqas. Alqamah bin Waqqas pun tak mendengar. Dia mendengar daripada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab yang menyatakan ala mimbar, innama qala Rasulullah innamal a'malu binniyat. Jadi yang menyambungkan kita ini dengan hadis Nabi, apa dia? Rawi. Tuan-tuan faham? Kalau kita kata semua rawi ni bukan boleh percaya, artinya kita meruntuhkan semua ajaran ini. Jadi kita tak ada apa nak amal dah dalam agama ni dengan cara dia cakap tu. Kok mereka pun semua bohong. Bahaya dia cakap tu. Sama dengan anti hadis cakap tu. Artinya mereka bohong. Tak apa, selagi saya pergi pada zanniyat, qat'iyat, itu satu bab. Tapi nak cerita penyambung kita. Sebab itu Abu Zur'ah, seperti yang dia, para ulama hadis, Abu Zur'ah, dia menghukum kufur golongan Rafidah. Kerana golongan Rafidah, dia kata nak memecahkan kita dengan Nabi dengan mentahmah semua para sahabat. Bila sahabat semua ditahmah, maka tak adalah penyambung kita dengan Nabi. Jadi nak semayang, semayang buat apa? Kita kan dengan Nabi, mungkin rawi tu bohong kan, Nabi kan bersemayang macam tu. Itu maksud dia. Nak puasa Ramadan, bila Quran ada, tapi rawi tu mungkin bohong kan. Rawi siqah tak boleh bohong. Tuan-tuan tengok apa jadi kalau semua kaedah tu kita pakai. Sekali kita nak amal agama, mungkin bohong ya. Memang siqah awak dia tak boleh bohong. Okey. Sekali saya cerita, dia boleh bohong ke tak?
possibility tu nanti saya kata. Sebab tu orang kata bidang. Belajar bidang tu. Bila kita tahu rangkaian rawi, satu hadis tu dia tak main pada biasanya bukan satu rawi saja. Dia akan main banyak jalur dia. Sehingga satu hadis tu sampai kepada rawi yang akhir dan rawi yang berbagai-bagai. Bila kita tahu hal ini, kita kena tahu bahawasanya para perawi yang riwayatkan hadis ni ada yang berdusta, ada yang benar. Para ulama telah kategorikan yang ni siqah, ulama hadis, yang ni tidak benar, yang ni benar. Pasal apa dia buat kategori ni? Siapa dia suruh pandai-pandai yang buat kategori ni? Allah yang suruh. Allah kata ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang yang beriman, jika datang kepada kamu orang fasik bawa berita, kamu kena cek. Maksud kalau dia pendusta, kamu cek. Kamu jangan ambil berita dia. Kalau dia tak dusta, dia soleh, dia benar, kita terima berita dia. Dengan syarat-syarat beritalah. Dia kena ingat, dia kena apa syarat-syarat. Banyaklah syarat hadis sahih. Di samping sambung sanad apa semua yang semua kita belajar. Syarat-syarat hadis itu bukan syarat siqah percaya tak percaya aja. Hadis tu pula akan dibandingkan dari satu rawi ke satu rawi yang lain. Sebab itu kalau rawi ni dia riwayat, satu riwayat dengan rawi lain riwayat dalam bab perkara yang sama, tiba-tiba riwayat dia dibeza sikit daripada yang lain. Kalau dia menyanggahi mukhalafatus siqah man huwa awsaq, rawi yang siqah menyanggahi orang yang lebih dipercayai, hadis dia syaz. Walaupun dia siqah, ulama dah bahagi dah hadis tu tak pakai. Atau mukhalafatus siqah, jama'atun min siqah, orang siqah menyanggahi sekumpulan orang yang siqah. Dia seorang siqah, riwayat dia tak sama dengan 3 orang siqah lain yang main dalam hadis yang sama. Rejected. Jadi dia tak faham, dia duk ingat rawi hadis ni cerita siqah bohong. Banyak proses sebelum dia nak istiharkan ia sahih. Tu tak kira lagi jalan, turuk jalan, tak boleh bercanggah dengan Quran, tak boleh bercanggah dengan riwayat-riwayat yang lain lebih kuat. Banyak. Tak boleh berlaku infirad. Kalau rawi tu tak sekuat mana, dia seorang saja bab itu, tak boleh. So many process. Okey, kenapa Allah dah hantar Nabi dia mai kat kita, Rasul dia datang pada kita? Adakah munasabah Rasul tu datang berakhir ajaran tu pada zaman Rasul tu saja, tak boleh sampai kat kita? Kerana di atas contoh dia kata mungkin siqah tu bohong, so kita tak percaya. Artinya ajaran Islam setakat tu hari tu je lah. Bahaya ni dia punya ucapan ni. Ini termasuk dalam satu pernyataan yang sangat bahaya. Artinya apa yang kita ada ni semua syak. Zon lain. Sekali saya pergi pada zon. Ini satu bab antara zon dengan qat'i. Maksudnya dia meletakkan possibility untuk semua bohong. Possibility untuk waham lain. Waham ni rawi keliru. Ulama hadis boleh trace kalau rawi keliru. Ada betul, ada hadis yang ulama khilaf. Nak letak hasan ke nak letak dhaif disebabkan masalah-masalah teknikal, itu dia ada bab dia. Tapi hadis-hadis yang datang melalui rawi yang kuat, macam innamal a'malu binniyat, hadis yang kuat, rawi-rawi yang tak dipertikaikan seperti Qais bin Abi Hazim, Az-Zuhri, Sufyan Az-Sauri, Sufyan bin Uyainah, ini semua jahabis di dalam ini rawi muttafaq. Banyak lagi. Kalau kita runtuhkan itu di atas andaian kemungkinan bohong, tak ada agama yang kita boleh amalkan. Bahaya individu ni buat kenyataan ni. Katakanlah hadis yang kita sangka selama ni sahih, rupanya tak sahih. Katakanlah pun tak ada masalah. Kalau itu berlaku pun, tak kala Allah nak hukum kita di atas benda yang semua secara teknikal kita dah buat, kita dah check.
Geng-geng ni yang kata ni, yang peliknya, cerita wali terbang, wali pun mereka percaya. Tak ada bukti pun. Mereka tu bukan ahli hadis. They are not being investigated, tested. Ini ahli hadis, rawi hadis, nama mereka telah diuji, disemak, diputuskan. Walaupun ada yang khilaf di kalangan mereka, tapi khilaf itu furu' dalam hal-hal ini. Jadi kalau dia buat macam tu, saya buat contoh, orang cakap betul pun mungkin bohong juga. Tuan-tuan tak boleh amal apa dalam agama ni. Contoh saya kata, saya buat contoh tuan-tuan. Anak bulan kelihatan. Siapa nampak? Sekumpulan orang yang nampak. Mereka ada 3 orang pergi tengok, mereka tak nampak anak bulan. Saya pergi tengok, kau siapa kau, mufti mana pergi tengok, ataupun kumpulan-kumpulan yang pergi tengok, dia nampak anak bulan. Bila nampak anak bulan, semua orang puasa, kita pun puasa, nampak anak bulan. Hampa nak puasa apa? Kemungkinan mereka bohong. Walaupun mereka tu boleh percaya, mungkin mereka bohong. Nampak? Semua agama, bila semua tak boleh buat apa ni, semua mungkin bohong. Let's say mereka bohong. Awak tiba-tiba hari tu balik ke akhirat, puasa hang tak dapat pahala. Sebab apa? Hang kena puasa, hang kena bohong, tahu tak? Takkanlah Allah macam tu. Tuan-tuan nak faham? Saya bagi contoh. Quran kata tentang wanita, fa iza balagna ajaluhun, apabila wanita sampai tempoh iddahnya, fa amsikuhun bil ma'ruf, pegang mereka dengan ma'ruf, au fariquhun bil ma'ruf, ataupun pisah mereka dengan cara bil ma'ruf. Wa ashhidu zawa adlin minkum wa aqimus syahadah lillah. Saksikanlah 2 orang adil. Quran suruh cari orang adil untuk saksikan talak tu. Hampa nak cari buat apa orang adil? Mungkin orang adil tu dia bohong. Ni tuan-tuan tengok apa punya impact dia punya perkataan tu. Dia letakkan tashkik, dia letakkan keraguan kepada seluruh struktur agama. Orang yang, saya buat contoh ekstrim nak kita tuan faham. Satu orang kita kena Muslim, solat keluarga dia Muslim, semua bagus. Dia semayang, dia apa, ahli ibadat, kita kenal dia ada 10 tahun, 20 tahun. Istiqamah ni. Dia meniaga daging. Kita nak pergi beli daging, kita kata dia menagih. Satu orang main habaq kata, hampa makan daging tu belum tentu halal. Dia kata, Pak Haji kita aku beli kedai. Pak Haji tu, walaupun nampak Haji, mungkin dia jual daging khinzir. Tuan-tuan faham? Dia buat kita supaya syak. Makan daging khinzir tu nak bagi tahu dia lebih ringan dibandingkan berdusta dengan hadis Nabi SAW. Jadi dia kata mungkin Sufyan, mungkin rawi-rawi ni telah menipu, walaupun setelah dikategorikan sebagai sahih, sebagai siqah, penipu. Itu kenyataan ustaz ni. Itu maksud dia. Kemudian kalau dia kata hadis ni ada yang zanni, zanni tak apalah, you bagi tahu zanni. Zanni tu bukan maksud bohong. Zanni ada possibility ketidaktepatan ataupun possibility ketidaktepatan pada benda-benda yang tertentu, ataupun possibility untuk silap. Itu maksud possibility tu. Tapi zon yang ghalib, zon yang ghalib maksudnya 90% kita tahu benda ni betul, ataupun 90%, tapi kita still kata 5% still ada ruang untuk rawi silap. Misalnya, it's okay, agama memang macam tu pun pada majoriti amalan. Kalau tuan-tuan kerana zanni itu, kerana zanni itu, ini satu perbahasan zanni, mutawatir, qat'i. Zanni itu tuan-tuan tolak agama, tak ada bacaan semayang, bacaan rokok, tak ada bacaan sujud, kerana semua ni zanni, kerana possibility tu. Kerana yang qat'i, dia panggil qat'iyatus subut, satu bab, confirm dari segi authenticity, dari segi keabsahan itu dia mutawatir.
Yang tu dia tidak mewakili begitu banyak. Tapi semua macam tu. Tuan-tuan nak baca Fatihah, tak baca Fatihah lepas sembahyang, lepas imam baca. Zanni, Syafi'i kata baca, mazhab lain kata tak baca. Tuan-tuan baca pun zanni, tuan-tuan tak baca pun zanni. Tapi demikian agama. Allah bukan tanya 100%. Tak. Di atas sangkaan kita, itu kehendak Allah, maka kita amalkan. Sangkaan tu bukan sangkaan half-half. 95%, 98% sangkaan kita di situ. Still kita kata ada mungkin kita silap, ataupun ada juga bab ijtihad yang mana hadis kita kata mungkin dia rawi ni lebih kuat, rawi ni, ada hal itu. Tapi cara dia presentkan benda itu, dia meruntuhkan semua binaan yang besar yang ada di dalam agama ni. Be careful perkataan ni. Saya bukan nak bermusuh dengan dia, saya tak kenal dia siapa pun. Tapi kita kata macam ni, bidang kita. Kalau kita tohor, orang Kelantan kata bidang tu, kita jangan cakap kita tak tahu. Kita rasa lain, dia runtuhkan binaan agama. Kalau kita bagi tashkik, skeptical terhadap hadis, mungkin bohong. Baca hadis Bukhari sahih, mungkin rawi bohong. Semua orang kena tak amal. Mari kepada geng atheist, mari kepada agnostik, mari kepada semua ni, mari kepada orang yang anti hadis. Inilah yang kami cakap selama ni, mungkin ni bohong. Itulah yang Kasih Ahmad kata, kemungkinan hadis ni semua bohong. Rawi mungkin macam mana hampa tahu kata siqah? Sebab tu dia kena faham siqah tu apa. Siqah tu bukan cakap benar saja. Siqah tu banyak syarat dia. Dhabit salah satu daripada syarat siqah. Dhabit ni maksud dia the ability untuk keep hadis tu, supaya macam mana dia keluar daripada Nabi, macam tu dia riwayatkan. Ni semua bukan main, oh saya kenal dia, dia okey lah itu. No, ini semua tested narrators. Sebab tu kalau rawi tu tak dikenali, ada orang riwayat dia panggil majhul, tak dikenali, tak diangkat hadis dia. Walaupun Ibn Hibban ada mazhab lain, tapi majoriti mazhab para ulama tidak mengangkat hadis yang seperti itu. So saya nasihatkan dia, be careful hal hadis benda-benda yang seperti ini. Ini satu bab, ini ilmu hadis bahar, lautan ilmu, memerlukan intelijensi yang tinggi untuk memahami bidang ni. Sebab tu jago-jago saja berikut ulama-ulama besar dahulu. Kita ni main di tepian saja. Apa yang kita kata sahih berdasarkan apa yang mereka sebut dengan kaedah-kaedah mereka. Sebab tu saya kata special brand, kalau belajar ilmu hadis, pandai dia dalam penyiasatan. Ilmu menyiasat perkataan orang, the amazing discipline of knowledge, huge, begitu luas. Segala, maksudnya kalau rawi tu cakap dua perkataan dia tambah atas perkataan Nabi, still ulama hadis mempunyai keupayaan untuk trace dua perkataan ni bukan perkataan Nabi. Yalah, of course macam dia kata zanniyah, ada ijtihad, tapi ijtihad yang based on facts. The facts tu can be interpreted, tapi ada argumentasi yang kuat. Panjang hal ni lah. Okey lah, tuan-tuan faham saya cerita? Kau saya aja faham, tuan-tuan tak faham? Syok seorang.